Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Dahyan dan ini Pantau Kerajaan Baru. Hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan belia, khususnya mengenai berita yang mungkin keluar semalam berkaitan dengan P-hailing dan sebagainya, tetapi ada beberapa kemaskini berita yang saya nak sampaikan kepada anda. Ini terutamanya berkaitan dengan pilihan raya negeri. Menteri Besar 6 negeri yang terbabit dengan pilihan raya negeri atau PRN tahun ini dijangka menetapkan tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN dan pilihan raya minggu depan. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata, Menteri Besar terbabit dijangka mencari kata sepakat untuk mengadakan PRN secara serentak di semua 6 negeri terbabit. 6 negeri itu adalah Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Dan Ahmad berkata Menteri Besar akan bertemu pada mesyuarat Majlis Sejaraja yang difahamkan berlangsung pada minggu depan. Majlis Belia Malaysia mencadangkan agar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dalam kalangan pekerja P-hailing dibuat secara automatik. Exconya Fauzi Fazil berkata ia berikutan langkah sedia ada oleh syarikat P-hailing untuk mewajibkan caruman KWSP dalam kalangan pekerja gig itu pada ketika ini dilihat gagal mencapai matlamatnya. KWSP yang disediakan oleh syarikat-syarikat P-hailing ini sebenarnya saya rasa gagal untuk mencapai matlamatnya kerana data yang dikeluarkan oleh Dosen baru ini menunjukkan 77% daripada mereka yang terlibat dalam P-hailing tidak mencarum KWSP. Tapi 72% mencarum dalam perkeso. Ini menunjukkan gaya pemikiran golongan yang terlibat dalam P-hailing ini semuanya dalam kesedaran jangka masa pendek. Kalau mereka mencarum perkeso, mereka faham kalau berlaku kemalangan di tempat kerja, maka mereka akan ada bantuan-bantuan untuk kalau mereka aksiden dan sebagainya. Tapi kalau KWSP ni adalah pencaruman untuk jangka masa panjang, hari tua. Dan 77% tidak mencarum KWSP kerana ia tidak diwajibkan. Walaupun pihak orang kata apa, syarikat P-hailing ini membuka ruang, tapi kalau belia itu sendiri tidak mencarum, tidak mendaftar untuk mencarum, maka inisiatif itu sia-sia saja. Di sini saya tengok kadang-kadang pendekatan paksaan itu diperlukan, di mana perlu diwajibkan saya rasa, ataupun secara automatiknya KWSP itu dicarum. Kerana kalau nak tunggu golongan belia yang terlibat dalam P-hailing ini mencarum, saya rasa dah hampir 3 tahun, mungkin dah lebih 3 tahun sekarang ini, tapi kadarnya masih tinggi, 77% tidak mencarum KWSP, menunjukkan tahap yang sangat bahaya untuk tempoh 23 tahun akan datang. Daripada perkara itu, 63.39% pekerja P-hailing tidak mempunyai apa-apa simpanan, manakala sebanyak 54.93% tidak memiliki sebarang polisi insurans. Dan perkara itu adalah antara dapatan dalam kajian berkenaan dengan pekerja gig dalam perkhidmatan, penghantaran makanan dan juga barangan yang bekerja sendiri yang dijalankan Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSEM. Dan jabatan itu memaklumkan kajian itu sebenarnya dijalankan pada 1 Mac hingga 31 Disember lalu bagi membolehkan profil asas dibentuk supaya isu dan juga cadangan yang bersesuaian dilaksanakan untuk pekerja gig dalam perkhidmatan penghantaran makanan dan barangan. Hanya 2.29% pekerja sektor itu dalam golongan warga emas yang terdiri daripada individu yang berumur melebihi 60 tahun. Jadi Lim San Chien merupakan Presiden Persatuan Pemimpin Muda bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Selamat petang, Lim. Selamat petang, Ihsan. Apa Ya. khabar? Pertama sekali untuk kita melihat kepada ini mungkin antara perkara yang berlaku sekarang ini. Apabila melihat peratusan tertinggi golongan belia yang terlibat dalam P-hailing ini. Mungkin apa yang kita kongsikan dalam ruangan tengah hari tadi berkaitan dengan mereka ini ada duit tetapi simpanan itu tiada. Bagi Lim sendiri, melihat kepada golongan belia hari ini dan juga sekarang ini, bagaimana mekanisme penting untuk memastikan bahawa golongan ini dalam masa yang sama mempunyai simpanan untuk masa akan datang? Okey, terima kasih atas soalan. Bagi saya untuk memastikan golongan belia dalam ekonomi gig ni mempunyai simpanan yang cukup, pertama sekali kita perlu mengiktiraf pekerja gig iaitu dalam sistem undang-undang kita. Di mana kita tahu bahawa kalau seloknya Malaysia perlu ada satu sistem perundangan ataupun polisi dasar untuk mengurus tadbir pekerja gig ekonomi. Seperti kita memberikan pengiktirafan kepada
pekerja dalam ekonomi gig seperti dalam Akta Kerja 1955 dan juga dalam Peraturan Kerja Pekerjaan Separuh Masa, di mana kita perlu mendefinisikan sebenarnya apa itu pekerja dalam gig ekonomi dan juga definisi seperti apa itu gig ekonomi, apakah pekerjaan yang boleh tergolong dalam ekonomi gig ini seperti dalam jadual Akta Kerja yang boleh dilaksanakan pada kelak masa nanti. So itu adalah pertama di mana mereka perlu diberikan pengiktirafan dari segi undang-undang. Kedua, saya rasa semua syarikat seperti Grab dan syarikat-syarikat yang melibatkan gig ekonomi juga perlu mengambil usaha dan inisiatif untuk memberikan satu keselamatan sosial, menjaminkan keselamatan sosial kepada pekerja mereka seperti dengan mencarum mereka dalam KWSP, EPF supaya mereka mempunyai simpanan yang cukup dan juga mendapat keselamatan dari segi sosial apabila mereka mencapai usia persaraan ataupun mereka untuk kegunaan pada hari itu nanti. Untuk memaksimumkan simpanan, saya rasa semua syarikat juga perlu mengambilkan inisiatif seperti dengan ada polisi syarikat yang cukup baik di mana semua pekerja gig ekonomi seperti food rider ke apa, mereka perlu ada fair distribution ataupun distribution tu perlulah saksama di mana mereka dapat kerja seperti bukan saja sesuatu pekerja yang dapat pekerjaan ataupun hantar food tu di setengah kawasan yang sibuk saja masa peak hour, tapi semua pekerja perlulah dibagikan pada kawasan ni kawasan tu dan dapatlah pekerjaan yang lebih banyak. Kerana mungkin sekarang sistem tu hanya secara warak saja, random. So kalau sistem tu secara random je, so mungkin mereka tak dapat pekerjaan. Ada yang dapat terlalu banyak pekerjaan. So kita perlu ada sistem di mana kita kena pastikan mungkin dalam sehari tu satu pekerja tu mungkin boleh dapat dalam 20 hingga 30 kerja dalam range tu. So kita kena pastikan apabila kita ada satu sistem yang jelas, maka pekerja pun berasa lebih selamat apabila mereka masuk dalam ekonomi gig untuk berkhidmat bagi syarikat tersebut. So itulah cadangan saya untuk memastikan belia yang terlibat dalam ni mempunyai lebih banyak pengiktirafan dan juga simpanan yang lebih banyak. Ya, menarik apa yang Lim menyatakan bahawa struktur itu perlu penting, beberapa langkah dan juga cadangan itu dilihat bagi membantu bagaimana untuk memastikan bahawa mereka ini ada simpanan dan akhirnya ia membentuk satu perkara yang lebih baik kepada pekerja-pekerja P-Hailing. Tetapi buat masa sekarang Lim, kita melihat kepada ada pilihan untuk pekerja gig ataupun pekerja P-Hailing ini untuk menyimpan, contohnya dalam KWSP dan sebagainya. Itu adalah pilihan mereka. Tetapi dalam masa yang sama, untuk waktu dan keadaan sekarang ini, adakah kita perlu membuka ruang yang lebih sistematik dengan menetapkannya secara automatik berbanding secara pilihan oleh pekerja-pekerja gig ini dan sebagainya, kerana apa yang mereka dapat setiap hari itu adalah dengan apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Ia tidak sama mungkin dengan pekerja-pekerja dalam sektor lain yang mempunyai gaji yang tetap setiap bulan. Bagaimana kaedah terbaik yang perlu kita tangani dalam isu-isu seperti ini? Okay, bagi caruman dan juga isu simpanan, betul lah apa yang Ihsan cakap tu. Sebab saya rasa semua orang pilih untuk kerja dalam ekonomi gig adalah sebab fleksibilitinya. Di mana mereka dapat memilih waktu kerja, dapat memilih berapa caruman dan simpanan dan sebagainya. Maka kita juga perlu membuat satu imbangan, iaitu kita kena pastikan kita dapat balance antara kepentingan untuk menyimpan dan juga kepentingan untuk menjamin fleksibiliti dalam pekerjaan tersebut. Maka sistem yang terbaik saya rasa adalah syarikat tersebut, syarikat semua e-hailing, P-hailing dan sebagainya, mereka perlu adakan satu kursus dulu. Kursus sebelum mereka pekerja itu memerlukan pekerjaan supaya semua pekerja mereka yang bekerja dalam P-hailing itu mengetahui tentang hak-hak mereka, kepentingan dalam sektor ini dan juga apa yang perlu mereka ambil seperti pendekatan dan juga langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan simpanan dapat cukup. Iaitu saya rasa semua syarikat dan juga kerajaan seperti Kementerian Sumber Manusia perlu anjurkan kursus seperti untuk
menguruskan kewangan khasnya dalam sektor P-Hailing ini sebab mungkin untuk belia kan dari umur 15 hingga 30 tahun tu mungkin ada mereka kurang kesedaran untuk menyimpan sebab belia tu mungkin mereka hanya mementingkan untuk enjoy ataupun menikmati waktu yang ada. So mereka just enjoy, just beli barang yang mereka perlukan. So saya rasa kerajaan dan juga syarikat tu perlu mainkan peranan supaya belia tu tahu apabila mereka kerja dalam P-Hailing ini, mereka macam mana boleh uruskan kewangan, apakah kepentingan mereka dan juga hak-hak yang mereka ada. Sebab bukan semua belia tahu. Mereka boleh mencarum dalam KWSP, EPF dan sebagainya. Dan apakah kepentingan untuk mencarum seperti untuk hari tua nanti, untuk simpanan, untuk kegunaan keluarga, untuk kecemasan dan sebagainya. Maka saya rasa kesedaran tu perlu ada apabila belia itu bekerja. Kedua, belia perlu dibimbing kerana mereka mungkin baru lagi kan, mereka dikira sebagai budak baru nak up BBNU. So saya rasa belia tu perlu dibimbing lah dengan sebaiknya apabila mereka menjejaki dalam sektor ekonomi gig ini. Ini sangat penting seperti yang Lim nyatakan tadi. Kita sebut budak baru naap dan sebagainya. Ada yang mungkin menganggap ini adalah sebagai satu kerjaya pilihan kedua. Mungkin sebelum ada yang mungkin nak melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Mungkin ada yang diberhentikan kerja, yang masih menunggu kerja lain dan sebagainya. Namun ada juga dalam kalangan ia melihat kepada ini satu kerjaya yang boleh dia mengumpul wang ataupun mendapatkan duit setiap hari dan sebagainya. Untuk Lim melihat kepada bagaimana perkembangan seorang belia yang mungkin berada dalam P-Hailing ini atau pekerja P-Hailing ini untuk lebih berkembang. Bukan sahaja semata-mata sebagai penghantar makanan dan sebagainya, tetapi untuk mengukuhkan lagi kelompok belia dalam sektor ini khususnya. Tadi Lim ada menyebut bahawa mungkin diadakan kursus dan sebagainya, pengiktirafan yang lebih besar. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk memastikan bahawa kesedaran itu ada dalam kalangan, mungkin tak semua, tapi segelintirnya dalam kalangan pekerja P-Hailing ini? Okey, untuk menarik minat lebih banyak belia untuk melibatkan diri dalam sektor P-Hailing ini, belia perlulah diberikan pendedahan tentang sektor kerja ini. Sebab sektor kerja ini mungkin bukan semua orang tahu apa itu gig ekonomi kan, apakah situasi yang dihadapi dalam gig ekonomi. Maka mungkin belia boleh mendapat ilmu ini melalui dalam sekolah ke institusi pendidikan tentang apa itu ekonomi gig. Dan ekonomi gig ini juga menyumbang sebenarnya kepada ekonomi negara, iaitu telah diiktirafkan seperti dalam Belanjawan, dalam rancangan Malaysia ke-12 dan sebagainya. Maka saya rasa belia perlu cakna tentang ekonomi gig ini boleh dijadikan sebagai pekerjaan utama. Sebenarnya ekonomi gig pun sama je dengan pekerjaan formal, di mana contoh kalau seseorang tu dalam P-Hailing, mereka mandu kereta tu ataupun hantar makanan secara sepenuh masa, one day, one full day, apa yang gaji yang mereka dapat tu adalah setimpal dengan usaha dan juga masa yang dicurahkan dalam P-Hailing tersebut. So kalau orang tu kerja contoh 12 jam. So mereka mungkin dapat dalam beratus, mungkin mencecah beribu kalau mereka sentiasa banyak dapat order dan makanan dan sebagainya. So saya rasa itu tidaklah mustahil. Mereka dapatlah pendapatan yang agak lumayan juga dalam sehari, mungkin dalam 200-300 ke. So itu pun satu boleh dijadikan sebagai pekerjaan utama, boleh kena tahu. Sebab seperti yang saya cakap, usaha mereka adalah setimpal dengan gaji yang akan didapat. Kedua, belia pun kena tahu ekonomi gig ni juga boleh dijadikan sebagai satu potensi untuk mereka mencari sumber pendapatan yang kedua, iaitu side income. Seperti mereka boleh bekerja di hari minggu ke ataupun di hujung minggu apabila mereka ada kelapangan masa, maka mereka kerjalah mungkin buat P-Hailing ke ataupun mereka boleh jadi freelancer seperti menulis ke, jadi content writer dan sebagainya. So belia kena tahu apakah bakat mereka dalam segi ini dan mereka cuba mengembangkan bakat mereka lagi apabila mereka menjejaki sektor P-Hailing. Sebab saya rasa dan yakin semua syarikat P-Hailing sememangnya akan ada kursus dan juga bengkel ke untuk memantapkan lagi kemahiran untuk pekerja-pekerja dalam ekonomi gig ini. Oleh itu, saya cadangkan juga belia boleh melibatkan diri dalam sektor P-Hailing untuk mencari apakah bakat mereka dan seterusnya mengembangkan bakat tersebut lagi. So itulah antara usaha yang belia boleh lakukan supaya mereka boleh jadikan ekonomi gig ini sebagai satu platform untuk mereka
mendapat lebih banyak pendapatan dan juga untuk menjamin satu simpanan ataupun pendapatan yang lebih stabil untuk kehidupan mereka pada masa akan datang. Mengenal pasti dan juga memahami untuk mengembangkan bakat dalam kalangan belia, itu sangat penting apa yang dinyatakan oleh Lee Sem Shin sebentar tadi. Saya akan bersama dengan Lim seketika nanti. Kita nak melihat pula tadi Lim mungkin ada sebut sedikit berkaitan dengan apa yang seharusnya penyedia P-Hailing ini patut lakukan kepada golongan belia ataupun golongan pekerja P-Hailing ini, terutamanya untuk memastikan bahawa kebajikan pekerja-pekerja mereka sentiasa terjaga, bukan sahaja dari sudut insurans dan sebagainya, tetapi dalam sudut simpanan. Apa yang boleh dilakukan oleh penyedia-penyedia perkhidmatan? Kita akan bersama dengan Lim seketika nanti. Kita nak berhenti rehat dulu, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Bekas Menteri Kesihatan KRI Jamaluddin Abu Bakar memenangi jawatan Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM bagi penggal 2023-2026 dan pengumuman itu dibuat dalam pemilihan jawatan kuasa tertinggi PKBM pada Sabtu. KRI yang juga Presiden Persatuan Lumba Basikal Negeri Sembilan PLBNS berjaya meraih tempat kelima daripada 10 pesaingnya dengan 33 undi dan ia sekaligus memberi laluan untuk KRI mengisi satu daripada 5 kota Naib Presiden PKBM. Selain KRI turut mengisi kerusi Naib Presiden ialah Datuk Amarjit Singh, Abdul Saiful Abdul Jalil, Dr. Zaim Ahmad dan Nur Azman Abu Samah. Sementara itu, jawatan timbalan Presiden pula dimenangi Mazlan Mat Jalil menewaskan penyandangnya Yunus Ibrahim. Dan bagi jawatan Presiden pula, Datuk Abu Samah Abdul Wahab diumumkan menang tanpa bertanding. Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memanggil beliau untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek dalam projek Jana Wibawa. Menurutnya, beliau memberikan kerjasama yang baik ketika memberi kenyataan dan SPRM juga menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan beliau menegaskan pasukan peguamnya sedang meneliti tindakan undang-undang terhadap beberapa tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Kita dah minta peguam saya teliti, tak berhenti-henti fitnah terhadap saya. You semua baca, you orang media. YouTube ada, itu tuduhan-tuduhan macam-macam. Sampai media, mainstream media pun bawa berita tu. TV buat berita tu. Macam saya ni dah 50 tahun lama dalam kerajaan. Tak ada kes tuduhan rasuah pada saya. Tak ada salah guna kuasa. Bukan saya nak menyatakan itu. Saya tanya pegawai, ada tak report saya yang lama-lama berpuluh-puluh tahun jadi menteri ke timbalan menteri? Tak ada. Abuse of power tak ada. I follow the rule. So saya nak tegaskan bahawa saya berpegang teguh pada soal peraturan undang-undang. Tapi orang tak yakin. Dia golongkan saya macam golongan-golongan pelompak-pelompak yang lain. I'm not. Tegasnya beliau ada prinsip dan akan sentiasa berpegang kepada prinsip yang benar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan Blood Donation Drive anjuran Yayasan TSM Charity Golf di Kuala Lumpur pada Sabtu. Baik, waktu ini saya nak kembali kepada Lim San Shen, Presiden Persatuan Pemimpin Muda UM. Kita bercakap lanjut terutamanya bagaimana untuk kita memberi cadangan dan juga membantu golongan pekerja P-Hailing dalam kalangan belia khususnya. Lim, tadi saya meninggalkan beberapa persoalan terutamanya berkaitan apa yang perlu dilakukan oleh penyedia perkhidmatan kepada kelompok dan juga golongan ini, terutamanya untuk menjaga kebajikan mereka berkaitan dengan jika berlaku kemalangan, berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya, simpanan ke WSP dan EPF, advokasi ataupun kursus-kursus yang lebih baik kepada golongan berkenaan. Apa lagi yang perlu dilaksanakan oleh penyedia perkhidmatan ini, Lim? Okey, terbaik. Sebenarnya saya pun ada cadangan yang akan dikemukakan kepada syarikat penyedia P-Hailing ini. Antaranya pertama adalah of course kebajikan, kerana semua orang bekerja bukan saja untuk dapat pendapatan tapi untuk pastikan kebajikan mereka dijaga dan dilindungi dengan baik apabila mereka dalam perkhidmatan mereka. Kalau kita tengok kebajikan untuk pekerja P-Hailing ini, apa yang sentiasa diabaikan adalah seperti jangka waktu. Kalau kita tengok kalau kita kerja dekat pekerjaan biasa kan, kalau kita kerja lebih masa kita dapat apa? Dapat OT kan, overtime.
dan juga dapat bonus, mungkin bonus pada hujung tahun ke, bonus masa hari perayaan dan sebagainya. Tapi ini adalah satu aspek yang mungkin tidak dapat dinikmati oleh pekerja ekonomi gig ataupun P-hailing, di mana mereka apabila kerja lebih masa pun mungkin yang dapat pun adalah sikit kan. Tapi tak adalah sebanyak pekerjaan formal, dan juga apabila cerita tentang bonus, berapa bonus yang mereka dapat pun menjadi satu persoalan. Maka saya cadangkan kepada semua syarikat penyedia P-hailing untuk menyediakan sedikit sebanyak OT dan juga bonus kepada pekerja, khasnya belia, kerana mereka amat memerlukan sebagai satu pengiktirafan kepada khidmat bakti mereka yang juga menyumbang kepada ekonomi negara. Kedua, di mana kita pun tahu bahawa pekerja dalam P-hailing juga tidak menikmati faedah, iaitu gaji minimum. Kita tahu bahawa negara kita akan menyelaraskan, iaitu menetapkan satu gaji minimum setiap 2 tahun. Dan gaji minimum sekarang adalah 1,500. Saya tak pasti berapa pekerja P-hailing yang dapat menikmati gaji 1,500 setiap bulan. Sebab berikut statistik tu, ada je pendapatan yang mungkin dalam 1,000 hingga 1,500. So ada je yang dapat gaji dalam P-hailing ni lebih kurang dalam 1,000 atau 1,200 je. Dan gaji yang dapat tu sangatlah kurang untuk menampung kehidupan apabila mereka ingin tinggal di bandar-bandar ataupun tempat lokasi yang memerlukan komitmen yang lebih tinggi. Oleh itu, apa yang syarikat penyedia boleh lakukan adalah cuba boleh top up. Saya akan cadangkan supaya mereka top up gaji tu untuk mencapai at least gaji minimum negara, iaitu 1,500, agar mereka dapat hidup dengan lebih baik untuk semua pekerja P-hailing. Dan kita bukan saja top up dengan sesuka hati, tak. Pekerja tu kena mencapai certain waktu kerja. Seperti mungkin seminggu, kena kerja at least dalam 4 atau 5 hari. Lepas tu setiap hari tu mungkin kena kerja dalam 6 ke 8 jam. Contohlah berbanding berdasarkan kepada flexibility masing-masing syarikat tu. Maka itu adalah baik dan elok apabila semua pekerja P-hailing pun dapat mencapai sekurang-kurangnya faedah gaji minimum. Ketiga, kalau kita simbang pasal pekerja P-hailing, mereka pun tidak ada pendapatan yang konsisten, iaitu pendapatan mereka adalah bergantung kepada permintaan, iaitu based on demand. Apabila demand tu banyak, so mereka banyaklah dapat gaji. So apa yang sistem akan saya cadangkan adalah kita kena pastikan fair distribution. Sebab mungkin setengah pekerja tu kan mereka dapat banyak sangat order. So banyaklah income mereka kan. So ada pekerja mungkin dia baru masuk ataupun dia tak familiar. Ataupun dia mungkin lambat sikit dalam hantar sebab dia tak familiar dengan kawasan ke apa. So permintaan tu mungkin kurang sebab dia banyak ambil masa kan untuk tunggu ke apa. So syarikat tu kena sediakan satu sistem di mana mereka kena pastikan setiap pekerja P-hailing kena dapat mungkin dalam 8 ke 10 pekerjaan dalam maybe 5 jam. So itu adalah lebih adil untuk semua pekerja P-hailing. Dan kita juga perlu ada satu agensi, sebenarnya saya nak cadangkan kepada kerajaan, khasnya Kementerian Sumber Manusia, untuk memantau ekosistem P-hailing. Sebab dalam Malaysia ni mungkin kita tidak ada ekosistem yang lebih mampam lagi. Sebab kalau kita tengok United States, saya bagi contoh, iaitu di Amerika Syarikat, mereka sebenarnya telah mengubah satu perundangan, iaitu dikira sebagai Freelance Isn't Free Act. Okey, Akta freelance bukan percuma. Itu semua boleh tengok dekat internet, di mana telah diubah pada tahun 2016, iaitu untuk menjamin kebajikan dan juga untuk memastikan ekosistem ekonomi gig di United States adalah cukup mantap. Maka Malaysia perlu juga wujudkan satu, bukan saja perundangan, tapi perlu ada agensi pemantau supaya semua kerja-kerja ekonomi gig ini dapat dijalankan dengan baik. Okey, itulah keempat dah. Okey, kelima, yang last tu, saya cadangkan kepada Kementerian P-hailing untuk memberikan lebih banyak latihan supaya semua pekerja P-hailing, khasnya belia, sebab belia ni kan baru masuk alam pekerjaan kan. So mungkin mereka tak biasakan diri lagi dengan alam pekerjaan, khasnya P-hailing dan sebagainya. Mereka boleh bantulah macam mana untuk dapatkan order lebih banyak, macam mana untuk menjalankan kerja dengan lebih efisien. Sebab sometimes belia tu mungkin terlambat sikit. Mungkin mereka tak tahu jalan tu mana lah, tak tahu macam mana nak confirm order, tak tahu macam mana nak pick up order dan sebagainya. So khusus tu sewajibnya perlu dikenakan
dan ditawarkan kepada semua pekerja P-Hailing bermula pada hari pertama mereka menjalankan pekerjaan, dan khusus juga perlu diadakan secara beranjuran, iaitu mungkin bulan ni, next 2 month dan sebagainya, untuk pastikan semua pekerja P-Hailing pun ada ilmu dan pengalaman yang cukup baik untuk menjalankan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Itu saja. Saya rasa apa yang dinyatakan oleh Lim tadi, terutamanya berkaitan dengan ekosistem ini sangat penting apabila kita berada dalam satu ekosistem yang mungkin lebih stabil, yang lebih baik, ia akan menjadikan ekonomi gig ataupun pekerja-pekerja gig dan juga pekerja P-Hailing ini akan lebih berada pada taraf yang lebih baik, terutamanya dari sudut-sudut yang mungkin kita tidak pernah terfikir sebelum ini, terutamanya dari segi simpanan KWSP ataupun potongan dan sebagainya, dari segi insurans dan juga perkhidmatan-perkhidmatan lain. Baik, terima kasih Lim Sen Shen. Kita bercakap khususnya berkaitan dengan pekerja P-Hailing ataupun dalam ekonomi gig ini, terutamanya dalam golongan belia. Sebab peratusan golongan belia dalam kelompok ataupun dalam pekerjaan ini sangat tinggi. Jadi kita nak melihat kepada masa depan yang lebih baik kepada pekerja-pekerja ini. Bukan sahaja kita melihat sebagai ia satu bentuk kerjaya, tetapi dalam masa yang sama untuk memastikan bahawa seperti yang Lim sebut tadi, keterbukaan mereka untuk melihat kepada bakat-bakat lain yang harus diterjemahkan supaya anak muda ini boleh bergerak dalam keadaan yang konsisten untuk masa hadapan. Baik, terima kasih sekali lagi Lim Sen Shen, Presiden Persatuan Pemimpin Muda UM. Sekian dulu Pantau Kerajaan Baharu. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.